Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur. Tafsir surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. InsyaAllah kita ulang balik ayat yang ketiga dan kita sambung ayat yang keempat, yang kelima, dua ayat saja. Tajuk perbincangan kita iaitulah sambungan kepada siri yang lepas, yang membincangkan hukum az-zaniyatu waz-zani. Hukum orang yang terjebak dengan fahishah, benda yang keji, yang mungkar, yang tidak baik, kemudian diikuti dengan penerusan hidup mereka berkahwin dengan orang-orang yang pernah berzina. Selepas daripada itu diikuti dengan satu hukum, dia panggil hukum qazaf. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bermula ayat yang ketiga. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 734. Ayat 734. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Itu ayat yang kita baca. Perbincangan kita iaitu hukum yang berkait dengan fahishah, dengan perzinaan. Sambungan kita dalam siri yang lepas iaitulah hukum az-zaniyatu waz-zani. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, hukum ini berkaitan dengan laki-laki yang belum berkahwin.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni. Kan sewaktu dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebut, surah An-Nisa ayat 15, fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Makna di awal undang-undang zina ini, orang yang sudah berzina fa amsikuhunna fil buyut, ditahan dalam rumah sehingga dia mati. Berapa lama? Habis umur. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau tunggu Allah Subhanahu wa taala akan beri satu jalan lain yang melepaskan mereka daripada berkurung di rumah sampai mati. Kemudian bila turun ayat sebat ini, maka Nabi SAW beritahu, khuzu anni, mari ambil daripada aku. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah Subhanahu wa taala telah jadi buka jalan menyelesaikan masalah perzinaan ini. Al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Dua-dua penzina ini belum pernah kahwin, maka hukumannya jald, sebat 100 kali. Dan nafyu sanah, dibuang daerah setahun. Wasayyibu bisayyibi, orang yang pernah sayyib. Sayyib ni maknanya orang yang pernah berkahwin. Ataupun dalam ayat lain dipanggil muhsana. Muhsan, orang pernah merasai perkahwinan yang halal. Dia telah berkahwin, sama ada dia ada isteri, dia ada suami, ataupun dia sudah bercerai. Tapi dalam hidup dia, qad zaqa, dia telah merasai melalui alam perkahwinan dan persetubuhan yang dihalalkan melalui jalan yang tersebut, maka itu nama dia sayyib, orang yang telah berkahwin. Ataupun dalam bahasa lain dipanggil muhsan. Hukumannya dia jaldu mi'a war rajm, sebat 100 kali kemudian rejam. Cuma isu sebat 100 kali dulu baru rejam itu khilaf ulama, telah pun kita bincang dalam siri yang lepas. Kata di para ulama tafsir, hadzal hukmu fi zani waz zaniya al-bikraini. Hukuman sebat ini kepada dua-dua yang belum pernah berkahwin. Wa amma sayyibu, adapun orang yang pernah merasai alam perkahwinan dan persetubuhan melalui jalan yang halal, kemudian mereka berpisah, kemudian orang ini terjebak dengan zina, faqad dallatis sunnatus sahihatul masyhuratu, telah tersebut dalam sunnah yang sahih dan masyhur kisah ini, an haddahur rajm, bahawa undang-undang hukuman ke atas mereka rejam. Baik, timbul lagi soalan. Soalan, kalau silang orang panggil. Ayat ini dua-dua bikraini, dua-dua laki-laki perempuan yang belum pernah kahwin. Sebab as-sayyibu bis-sayyibi, yang pernah kahwin, rejam. Baik, andai kata laki-laki pernah kahwin, perempuan belum pernah. Macam kes yang berlaku sebahagian daripada isu yang berlaku. Jadi hukumannya balik kepada asal. Yang pernah berkahwin, rejam. Yang muda, bikrun, sebat. Ataupun sebaliknya, perempuan pernah berkahwin, kemudian dia berzina dengan laki-laki yang belum pernah kahwin, maka yang belum pernah kahwin sebat, yang sudah kahwin rejam. Isu rejam ini isu yang dibangkitkan oleh sebahagian daripada pendakwah, sebahagian daripada ulama, sebab tidak disebut dalam Quran kecuali ayat yang mansukh, maka jadilah pertikaian. Malu kepada orang kafir lah, malu kepada orientalis, malu kepada orang tua orang ni.
kita kata biarlah para ulama yang bincang tentang masalah ada hukuman rejam itu bagaimana. Dalam sidang lepas kita telah bawa kata-kata nukilan Imam Nawawi tentang nak sebab dulu kemudian baru rejam ataupun tidak. Sudah ada perbincangan. Baik, saya masuk kepada ayat kita hari ini, iaitu ayat yang ketiga. Kita dah baca sempitah lalu perbincangan atau terjemahan. Tengok ayat yang ketiga, para pelajar sekalian. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, perempuan kafir. Ini kalau kita tengok kepada ayat ini, itu dia panggil lazimnya. Banyak juga laki-laki yang berzina, sudah dia zina dengan perempuan itu, kawan itu mengandung, dia lari. Itu pengalaman yang saya tanya kepada sebahagian daripada anak-anak muda yang telah terlanjur ini. Kita kata mau kahwin lagi, tak mau, dia lari, dia tak bertanggung jawab, macam-macam dia punya. Sekarang ni baru kamu menyesal. Masa janji dulu, dia janji dengan saya, kata orang lembut gigi dari lidah. Tapi bila dia sudah buat, lari. Istilah sebahagian pendakwah dia kata touch and go. Sudah buat, sudah go, sudah lari dia. Ini. Tapi ayat ni kenapa? Bagaimana kita nak memahami ayat ini? وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Dan perempuan yang berzina, itu pula lazimnya, kebiasaannya, tidak ingin berkahwin melainkan dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Tengok nota di bawah, ada huraian ringkas, yakni selagi orang itu tidak bertaubat, dia masih lagi bersifat pelacur ke, bersifat zaniah, dan tidak berhenti dari melakukan perbuatan yang keji itu, maka terlaranglah berkahwin dengannya. Selagi dia tak taubat, dia tak berhenti, dia tak tinggalkan perbuatan mungkar tadi, maka jangan kahwin dengan dia. Baik, para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada perbincangan ulama tentang hukum berkahwin dengan orang yang pernah berzina, kita ambil sebuah kisah. Kisah yang diriwayat oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Qala. Cerita ni panjang. Saya tak baca yang Arab supaya ringkaskan. Kana rajulun yuqalu lahu Marsad bin Abil Marsad. Seorang laki-laki nama dia Marsad bin Abi Marsad. Mudah harap ni. Marsad anak kepada ayah Marsad. Dia. Wa kana rajulan, dia ni laki-laki ni, tugas Marsad ni yahmilul asra. Pergi ambil orang-orang tawanan di Mekah, buat balik ke Madinah. Dan dia ada seorang perempuan bari, imra'atun bariyun, perempuan yang jahat, jalan kata orang. Di Mekah nama dia Anaqa. Anaqa. Ainun alif qaf. Anaqa. Kalau nak baru nak letak nama anak, jangan letak nama anak ni. Makna lain pun ada anak ni, mana anak kambing. Anak ni kawan kepada Marsad. Kawan kepada Marsad. Mana zaman, dia kenal lah, zaman muda-muda dulu, memang mereka kenal mengenali. Marsad telah berjanji nak pergi ambil orang tawanan di Mekah, buat balik ke Madinah. Dia pergi Mekah. Bila sampai di Mekah, pada waktu itu malam bulan cerah, dia pun duduk dalam sebuah kebun, rehat situ. Tiba-tiba anak datang. Boleh jadi kawasan yang mereka selalu jumpa lah zaman dulu.
Bila anak ni mari, dia pun tengok dalam gelap malam, dia cam, kena marsak ni. Maknanya, kalau bahasa kita kak, memang best friend lah. Kan? Nyawa apa kena, bukan sagap. Dia kata marsak. Kalau tu ya marsak, saya marsak. Qalat marhaban bik, selamat datang ya marsak. Halumma fabit indana al-lailah. Okeylah, kalau kamu dah datang, silalah tidur rumah saya malam ni. Macam biasalah. Qultu, kata di marsak, ya anak, haramallahu zina. Aku dah Islam. Aku bukan macam zaman dulu lagi. Saya sudah Islam, sudah berpindah ke Madinah. Allah Ta'ala telah haramkan zina. Bila dia respon macam ni, anak marah. Qalat ya ahlal khiyam. Dia bagi tahu kepada laki-laki yang ada dalam khemah sebelah kebun ni. Dia kata ni si laki-laki yang bercakap dengan aku ni, ini orang nak balik tawanan, nak bawa lari ke Mekah, ke Madinah. Oh, sudah. Jadi bila disebut macam ni, 8 orang laki-laki pergi nak kejar Marsad. Jadi anak ni jahat dah lah, sebab Marsad tak nak ikut kata-kata dia. Kalau ikut, dia sembunyi kat rumah dia. Aku pun naik atas bukit Jabal Khandamah. Oh, tinggi tuan. Jabal Khandamah ni sebelah istana. Kalau orang yang dah pergi Mekah tu, sebelah istana tu, dekat terowong lah tu dia panggil Jabal Khandamah. Aku naik atas Khandamah, pergi sembunyi dalam gua. Ini boleh jadi ada lubang duduk dalam gua. Jadi orang yang 8 orang pencari Marsad dia tak jumpa cari, dia tengok lubang, mereka kencing kat situ. Fazalla bauluhum ala ra'si. Hancing habis atas kepala aku, kena air kencing. Tapi aku nak sembunyi. Kalau aku keluar kan, bertepik kan, kena tangkap pula. Wa a'mahumullahu anni. Tapi Allah Ta'ala tak nampakkan mereka. Mereka tak nampak aku dalam gua. Kemudian bila selesai mereka dah pergi, Marsad pun pergi tempat orang yang dijanjikan tadi. Orang ni pula lambat berjalan, sakil. Aku bawa dia pergi ke Al-Izkhir. Izkhir ni tempat dengan satu tempat lah Mekah tu. Sampai di sana, aku buka dia punya ikatan. Kemudian aku tarik dia, ikut dia, bawa lah sampai ke Madinah. Itu kisah. Cerita Marsad bila sampai di Madinah, selesailah isu tawanan tadi, suruh balik ke Madinah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ankihu anak. Boleh ke Rasulullah, saya nak kahwin dengan anak. Ini cerita. Anak yang di Mekah tu. Kawan dia, best friend dia tu. 2 kali dia minta dengan Nabi, fa'amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alayya. Nabi tak jawab. Nabi senyap, diam. Boleh jadi belum ada hukum. Kahwin dengan orang berzina ni macam mana? Hatta nazalat, sehingga turun ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Bila turun ayat ini, laki-laki yang berzina dia tak akan kahwin kecuali dengan orang yang berzina. Dan sebaliknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Marsad. Marsad, mari sini. Nabi panggil dia. Anzani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Penzina dia tak kahwin kecuali sama-sama dia. Ataupun dia kahwin dengan perempuan kafir. Yang perempuan pun sama dia, Nabi kata, fala tankiha, jangan kahwin dengan dia. Itu penzina tu, pelacur tu. Hadis ini, hadis sebab nuzul ayat ini, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i, qala Ibnul Arabi, ada alif lam, qala hasanun sahihun jiddan. Dan ulama mutaakhir juga dalam Sahih Sunan Abi Daud mengatakan hasanun sahih. Mana kisah tu jelas. Nabi kita larang daripada berkahwin dengan orang yang pernah berzina. Baiklah para pelajar sekalian.
hukum orang yang sudah berzina, sudah disebat ataupun direjam, maka di sini kalaulah dia tidak disebat ataupun orang yang berzina tadi orang yang muda, tak mati, maka Allah SWT bagi arahan supaya az-zani la yankih. Orang laki-laki yang berzina, dia tak akan nak kahwin kecuali orang macam dia juga. Yang perempuan pun sama. Kata di Syekh Muhammadul Amin Al-Shanqiti rahimahullah, dia kata al-ulama ikhtalafu. Para ulama berbeza pandangan maksud nikah di sini. Az-zani la yankih. Az-zaniyatu la yang wazaniyatu la yankihuha. Apa maksud nikah di sini? Adakah nikah dengan mana akad orang laki-laki tak boleh kahwin dengan orang perempuan yang pernah berzina? Atau bagaimana? Tuan-tuan ambil perhatianlah. Saya bawa pandangan para ulama. Kata di para ulama, qala jama'atun, sekumpulan ulama tafsir mengatakan maksud nikah di sini dalam ayat ini al-wat'u, iaitu wati, yakni melakukan zina. Bukan maksud dia akad nikah. Artinya laki-laki yang berzina, dia tak akan berzina kecuali orang yang seperti dia juga, sama-sama zani zaniyah. Pandangan yang kedua kata tak, maksud dia nikah. Mu jangan pergi kahwin dengan orang yang pernah berzina, kaki orang berzina, pelacur. Sebagaimana kisah Marsad mari minta dengan Nabi SAW itu. Jadi di sini ada dua pandangan, kan? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan perzinaan itu sendiri tidak akan berlaku kecuali sama-sama kaki zina ataupun orang kafir yang tidak haram bagi dia zina. Musyrik. Bagi dia tak haram. Suka sama suka apa masalah. Maknanya bahawa tidak berlaku zina kecuali zanin, penzina juga, ataupun orang kafir yang mengatakan tidak haram zina. Itu satu pandangan yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan lah, kalau sama-sama dia, peduli apa kita, kan? Tetapi dalam ayat ini Allah SWT bagi arahan supaya jangan kahwin. Nikah di sini jangan kahwin, jangan pergi akad nikah dengan penzina. Sama ada dia itu laki-laki atau perempuan. Maka itulah perbahasan para ulama yang panjang. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihu zani al-majlud illa mislah. Tidak kahwin orang yang pernah berzina, yang pernah disebat kecuali sama-sama dia, kaki orang yang sudah pernah sebat. Hadis ini rawahu Abu Dawud wal lafzu lahu Ahmad wa sahahu bin al-Qattan dan ghairu. Maka para pelajar sekalian, wa hurrima zalika 'alal mu'minin, diharamkan perkawinan itu ke atas orang-orang yang betul-betul beriman. Bagaimana kita nak faham? Maka di sini para ulama Islam telah meletakkan bahawa hukum nikah, larangan sudah ada. Kita letak larangan di sini untuk akad nikah, untuk kahwin. Maka para ulama berbeza pandangan tentang jawaz harus ke tidak orang yang sudah berzina pergi kahwin dengan dia, sama ada dia laki-laki ataupun al-afifah, perempuan yang baik pergi kahwin dengan laki-laki yang penzina. Fa zahaba jama'atun, ini tanda, ini hukum yang tadi perbincangan. Zahaba jama'atun min ahli ilmi, sekumpulan ulama, di antaranya 3 imam yang besar. Imam yang 4 itu 3 daripada mereka jawaz nikah az-zaniyah ma'al karahah. Harus tapi makruh, mana tidak elok, tidak comel. Kata makruh.
Cuma timbul lagi soalan, kenapalah para ulama ni, imam-imam yang besar ini, boleh membenarkan perempuan yang baik pergi kahwin dengan laki-laki yang pernah berzina? Bagaimana? Bizawaj minha, ataupun muslim yang baik pergi kahwin dengan orang perempuan yang sudah tidak baik, zaniyatun khabithatun khasisatun, mana yang tak baik? Jawabnya, tanda tuan-tuan ni jawapan, anha ula'il a'immah, imam-imam yang mengharuskan itu, mereka bukan kata harus mutlak orang tu sedang berzina, orang tu masih lagi dalam sifat pelacur pergi kahwin, begitulah. Tetapi mereka mengatakan dengan syarat orang perempuan tadi telah pun bertaubat, dia sudah menyesal. Seperti apa yang berlaku hari ini, ramai anak-anak muda yang duduk di rumah harapan, rumah kasih sayang, rumah pelindungan, rumah tu rumah ni. Mereka telah menyesal, mereka telah diberi pendidikan, mereka telah diberi dakwah dan berbagai-bagai lagi dia punya motivasi dan sebagainya. Maka orang ini, padamkanlah sejarah hitam mereka. Jangan lagi sebut, fulan kahwin dengan penzina, kahwin dengan budak. Tutuplah. Kata orang, tutuplah akaun lama. Mereka berzina dulu pun kerana dipengaruhi oleh laki-laki, sebagaimana pengetahuan daripada maklumat yang diberi oleh mereka sendiri ketika ditanya oleh para pendakwah, kenapa kamu terjebak dengan benda ni? Maka kita mengatakan, padamlah sejarah hitam. Takkanlah kita nak biarkan mereka begitu saja, kan? Terumbang-ambing, nanti dia terjebak lagi dengan perkara yang baik. Jadi setelah mereka insaf, mereka sedar, kalaulah laki-laki ni rasa dia boleh bimbing, boleh betulkan balik channel itu, ambil lah. Walaupun ada sebagian ulama katakan makruh, tidak elok. Pergi carilah yang baik, al-afifah, yang baik, daripada duk cari, kata orang, kelapa yang telah ditebuk oleh tupai. Tetapi, ialah dunia ni begitu. Kalau nak ambil setelah dipastikan bahawa mereka telah menyesal. Dibimbangi takut zawaqah. Perempuan ni sudah rasa maknanya dah jadi ketagih pula dengan bertukar-tukar laki-laki ni, pun bahaya. Namun begitu, kata di para ahli-ahli tafsir, kata apa? Ijtanis thimar wa alqil khashabah finnar. Dia kata bila kita ambil dahan pokok, ambillah buah yang baik. Kayu dahan dia tu masuk jadikan kayu api. Maksudnya, ambillah tuan dia untuk dibimbing, untuk dilindungi, untuk diberi pelindungan. Sejarah hitam dia tu campaklah ke tepi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Tengok apa-apa, bahasa jenis kaki. Lah. Jangan diungkit lagi. Sebab benda tu, sejarah hitam ni kalau diungkit, dia akan jadi masalah yang besar kepada orang itu sendiri. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita tentang hukuman berkahwin dengan orang yang pernah berzina, dan hukuman zina juga telah disebut. Ketika melaksanakan undang-undang ataupun hukuman zina itu, diminta supaya disaksikan oleh beberapa orang. Khilaf semalam, ada kata berapa orang, ada yang kata ramai. Maka kita perhatikanlah para pelajar sekalian, undang-undang yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini merupakan rahsia yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut di awal surah An-Nur, awal-awal surah, suratun anzalnaha, kemudian langsung datang az-zaniyatu waz-zani. Awal lagi. Surah ini nama dia An-Nur, surah cahaya yang menerangi. Menerangi kehidupan manusia. Kalau nak selamat, jauhkan benda-benda ini. Nak selamat, ikut sebagaimana di awal surah yang lepas, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang yang menjaga,
furujihim hafizun, menjaga faraj mereka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah ini syana'a, kejinya jenayah zina dan mengharamkannya dengan pengharaman yang besar dan hukumannya juga agak berat. Apa tidak beratnya? Yang belum pernah kahwin disebab di hadapan khalayak ramai. Tapi yang lebih berat lagi, orang yang pernah berkahwin direjam. Rejam sampai mati. Tuan-tuan, para pelajar pencinta tadabbur Al-Quran, tanda daripada ayat yang kedua, ataupun kalau kita kata nak ambil daripada ayat yang pertama lagi, sehingga kita akan pergi kepada ayat 33. Ayat yang kedua tadi sampai ayat 33 berakhir dengan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Orang yang tak mampu nak kahwin, hendaklah dia baikkan, jinakkan nafsu dia. 33 ayat. Sampai ayat 33. Tanda. Daripada awal surah. Sampai ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan 14 wasilah wiqaiyah. 14 cara jalan nak menjaga masyarakat, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan keluarga daripada terjebak dengan fahisyah yang keji ini. Terjebak dengan perbuatan yang keji ini. InsyaAllah dengan 14 tip ataupun 14 bimbingan Al-Quran ini, kita dapat menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita dari terperangkap, terjebak dengan dosa maksiat zina yang cukup berbahaya. Tanda tuan-tuan, saya akan bagi satu-satu sehingga 14 kerana isu ni besar. Isu perzinaan di kalangan bukan kata remaja, orang muda, yang tua pun masih lagi berlaku perkara itu. Sekali-sekala bila kita berbual, bercakap-cakap dengan sahabat-sahabat kita, bahagian penguat kuasa ataupun orang kampung panggil pegawai pencegah maksiat, mereka cerita, tak sanggup kita nak dengar. Orang tua-tua pun sudah ada buat juga kerja. Bahkan tok ayah yang rogol cucu pun berlaku. Maka mari kita belajar dalam surah An-Nur ini ada 14 wasilah. 14 cara jalan untuk menyelamatkan, menyekat daripada perbuatan keji ini bagi membersihkan mujtama' masyarakat Islam, kita kata insya-Allah. Yang pertama, tathhiruz zunah waz zawani bil uqubatil haddiyah. Bersihkan orang yang telah terjebak dengan zina, laki-laki dengan perempuan, dengan hukuman hudud. Hukuman hudud. Sebat ataupun rejam. Kenapa keras sangat? Rejam ni kenapa keras sangat? Tuan-tuan dan puan-puan, pintu nak lepaskan nafsu banyak. Kahwin, habis cerita. Yang kamu pergi buat benda yang sama di tempat yang haram tu kenapa? Orang yang pernah kahwin, dia tahu. Itu je. 4-5 minit selesailah masalah. Habis kenapa kamu pergi buat benda yang keji begini? Sedangkan kamu tahu, maka itu dosa dia besar. Sehingga sampai peringkat hukuman orang ni tak perlu lagi hidup atas dunia. Tidak layak hidup atas dunia. Na'udzubillah. Yang kedua, tip yang kedua, membersihkan masyarakat ini, at-tatahhur bijtina'i nikahiz zaniyati wa inkahiz zawani. Bersihkan keluarga kita, masyarakat kita daripada bersewenang-wenangnya, bermudah-mudah. Pergi kahwin dengan
penzina. Sama ada laki-laki atau perempuan. Sebab kalau dia masih lagi dalam fenomena zina itu dikahwin, maka dia tidak akan berhenti daripada perbuatan itu. Dia kahwin dengan orang ni, tapi dia pergi zina dengan orang lain. Yang laki-laki pun sama, bertukar, orang panggil tukar pinggan setiap hari. Tak. Nak kahwin juga, illa ba'da taubati wa ma'rifati sidqi fiha. Mesti setelah kita mengetahui, kita dapat kesan dia memang sudah berinsaf, dia sudah bertaubat, dan dia benar dalam taubatnya itu, dia benar. Mana sadiqah. Bukan kata taubat main-main je. Istilah orang kampung kita ni, dia panggil taubat ulu golok. Golok tahu golok? Golok ni yang kita dah potong parang. Itu golok, parang. Kan? Golok ni pemegang dia tu. Itu dia panggil ulu. Orang Kelantan kata taubat ulu golok. Sudah taubat, buat pula. La. Jadi nak kahwin juga, pastikan orang ni, laki-laki ni, perempuan ni memang sudah bertaubat. Tak mau lagi dia mengulangi balik secara hitam dalam hidup dia. Yang ketiga, tathhirul alsinati an ramyin nas bi fahisyatiz zina. Kita bersihkan lidah kita, tangan kita, mulut kita daripada menuduh orang dengan melakukan zina. Dia tu penzina tu. Dia ni zina tu. Maka hukuman orang yang melakukan sedemikian, nama dia qazaf. Penuduh tu nama dia qazif. Qazif mana orang yang menuduh orang melakukan zina. Qazaf ataupun qazif. Hukuman zina, hukuman qazaf ini insya-Allah kita akan baca dalam ayat 4 dengan ayat 5. Ayat 4 dengan ayat 5. Wala bayyinata fayuhaddu haddal qazaf. Dia tak ada dalil, tak ada bukti, maka orang ni kena hukuman sebat 80 kali sebat. Dia panggil haddul qazaf. Yang keempat, sekarang ni masalah apabila ditular-tularkan tuduhan kepada orang, sama ada zina ke, liwat ke, apa benda, orang bercakap. Kita tak ada bukti. Sahabat tulis pun andaian-andaian, kan? Maka suatu masa dulu, waktu orang bawa tilam pergi mahkamah dulu, saya tengok ramai masyarakat kita yang tak jaga lidah. Tak jaga tangan, mengomen, seolah-olah habis masyarakat ini menjadi qazifun, menjadi penuduh orang. Ini bahaya sekali. Sistem kawalan kepada berita-berita kita ni perlu supaya tidak jadi orang masyarakat menjadi penuduh orang. Yang keempat, tathiru lisani zauji. Kita bersihkan lidah suami sendiri. An rami zaujatihi bizzina, menuduh istrinya sendiri berzina, wala bayyinah. Tapi suami dia ada akta lain. Akta dia panggil akta al-li'an, sumpah. Suami tengok isteri dia berzina, dia tak ada bukti seorang dia. Ya dalam rumah dia kan. Dia balik-balik tengok laki-laki buat benda tak baik dengan isteri dia. Dia tak ada 4 orang saksi. Dia tak bawa saksi. Bagaimana dia nak tuduh isteri dia berzina? Kalau orang lain tuduh, kita sebab dia 80 kali, sebab qazah. Tapi adakah suami kena sebab? Tak. Itu dia bawa hukuman al-li'an. InsyaAllah, cerita li'an ini kita akan masuk ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, 9, ayat apa ni yang ke-10. Kemudian mari ayat yang ke-11, itu dia panggil hukuman hadisul ifki. Hadis yang sangat menyayat hati kerana dia terlibat dengan isteri Nabi, dituduh begitu keji tuduhan yang tersebut. Isteri Nabi Aisyah bersih daripada tuduhan sehingga kita boleh baca sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar, kelebihan Aisyah, Allah bersihkan dia begini. Baik, yang kelima, tathhirun nufus wa hajbul qulub, bersihkan jiwa kita,
kita sekat hati kita daripada bersangka buruk dengan orang Muslim duduk banyak melakukan zina. Bila kita tular-tular, habis orang kata orang ni zina, kejap keluar video di hotel tu, kejap keluar begini, bawa tilam pergi ke mahkamah, macam-macam cerita sudah berlaku yang menyebabkan orang jadi penuduh pada orang. Maka di sini para pelajar, para jemaah sekalian, kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita daripada bersangka buruk kepada orang Muslim, banyak berzina di kawasan ini. Yang keenam, tathhirul iradah. Bersihkan kegemaran masyarakat. Kita sekat mereka daripada menyebarkan berita-berita sensasi tentang perbuatan zina ataupun berita-berita, gambar-gambar yang boleh menggalakkan orang berzina. Ini sekarang ni ada majalah-majalah, cerita-cerita TV, movie-movie, filem-filem, video porno, video lucah ni sangat meluas. Maka menjadi kewajipan kepada pemerintah, pihak Suruhanjaya Komunikasi wajib ada alat yang boleh menyekat gambar-gambar lucah, filem-filem ni masuk ke dalam handphone, ke dalam internet dalam negara kita. Wajib. Bahawa banyak kita tengah baca tiba-tiba keluar. Jadi kalau kita block di handphone kita, di komputer kita, dia tak boleh keluar. Tapi kita tahulah yang keluar kena block ni maknanya filem fahisyah, filem yang tak baik. Pihak kerajaan bertanggungjawab perkara ini. Kita tanggungjawab kita sekadar boleh sekat, boleh block di komputer kita, di laptop, di alat kita, tapi orang yang tak sekat macam mana? Budak-budak duk main telefon, tengok-tengok keluar benda ni. Rasa nak buat juga, sudah. Ini benda yang perkara yang berbahaya. Yang ketujuh, al-wiqayatul 'ammah. Kita buat penjagaan, kawalan umum kepada masyarakat, iaitulah membersihkan jiwa daripada benda-benda yang boleh jadi was-was, khayalan-khayalan yang dibawa oleh syaitan ke dalam hati anak-anak kita, anak-anak muda kita. Kerana itu menjadi tanggungjawab kita, kita berdoa sentiasa kepada Allah, minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita, dan juga kita beri pendidikan supaya mereka tidak terjebak dengan was-was ataupun godaan yang dimainkan oleh syaitan. Yang ke-8, masyru'iyatul istizan, disyariatkan minta izin. Ini penting tuan-tuan. Minta izin bila nak masuk rumah. Nak masuk rumah orang, kena minta izin. Nak minta izin bukan pergi jenguk dalam rumah. Ni ada setengah pakcik ni mari rumah orang. Assalamualaikum. Tengok pintu depan tak jawab. Sampai ke dapur dia pergi. Isteri kawan tu berkembang gantung. Tahu berkembang gantung? Yalah, orang dalam rumah, duduk basuh pakaian ke, duduk apa, buat bersih rumah. Berkembang gantung lah dia. Berkembang gantung ni, ialah pakaian untuk aurat lah, gitu senang. Pakaian dalam rumah, kan? Orang kata berkembang gantung. Saya nak terjemah pun tak kerti. Tengok aurat orang. Ataupun istizan daripada anak-anak sendiri. Ini dalam ayat kita ni, istizan daripada anak cucu kita nak masuk rumah. Nak masuk rumah. Masuk rumah, masuk bilik mak ayah, itu juga perlu istizan, minta izin. Hatta la yaqa'an nazaru fil aurah. Sehingga tidak tengok aurat orang ataupun anak-anak tidak tengok apa yang dibuat oleh ibu bapa dalam rumah. Ada budak kecil pergi buat benda yang dibuat oleh orang tua. Bila dibawa ke bilik kaunseling, dia tanya, kenapa kamu buat macam ni? Oh, dia kata dia nak test sebab dia tengok ayah dia buat dengan mak dia. Tengok. Hadaha an-nazar khatar. Masalah ini. Yang ke-9, bersihkan, jaga pandangan mata kita, jangan tengok kepada wanita. Yang ke-10, kita juga beri pendidikan kepada wanita, jangan tengok kepada laki-laki yang ajnabi. Sebab
bila tengok itulah timbul orang panggil graviti ataupun menangkap dia punya elektrik masing-masing. Kalau tak tengok tak jadi. Ni main tengok-tengok ni masalah. 9 maknanya tengok laki-laki, jaga laki-laki, yang 10 jaga wanita, jangan masing-masing menjaga pandangan. Tak kira lah tengok orang betul ke, tengok filem ke, tengok cerita ke, tengok majalah ke, tengok gambar ke. Yang ke-10, yang ke-11, tahrim, haram wanita menzahirkan perhiasan diri dia. Haram bagi orang wanita menzahirkan perhiasan diri. Nak keluar rumah, macam-macam baju. Warna-warni, bergantung dia punya labuci, lelak-lelak, pakai wangian. Itu semua larangan. InsyaAllah ayat ini semua kita akan bincang nanti. Cuma ini khulasah. Ada dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat. Mana-mana laki-laki yang pakai wangian. Pakai wangian yang perfume yang bau kuat ni. Famarat ala rajulin. Dia pergi lalu depan orang laki-laki. Orang pakai idu bang, oi sedapnya bau. Fahiya zaniyatun. Nabi kata orang ni berstatus zaniyah, berstatus penzina. Walaupun bukan zina farat, tapi habis idu orang berzina, duk cium bau dia. Mata orang pun duk cium, duk tengok dia. Allahu Akbar. Bahaya. Yang ke-12, man'u ma yuharrikur ar-rajul yuharrik ar-rajul. Larangan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menggerakkan syahwat orang laki-laki. Seperti perempuan berjalan, hentak kaki, biar bunyi dia punya gelang kaki tu kecayang-kecayang, nak tengok orang. Macam-macam kita hari ni pakai kasut tumit tinggi, ketuk-ketak bunyi kan. Oh, siapa dia berjalan? Oh, hebat. Yang menyebabkan orang yang punya jiwa yang penyakit, ada penyakit dalam jiwa, akan tengok tu, bini siapa? Jadi mulalah syaitan akan masuk. Yang ke-13, al-amru bil isti'faf. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya mendidik jiwa. Mendidik jiwa nafsu bagi orang yang tak mampu berkahwin. Dia nak menikah, tak ada duit, tak ada kemampuan. Maka kita kena didik jiwa kita supaya kita tahu bahawa hidup atas dunia ni tak lama. Buatlah jadilah orang baik. InsyaAllah kita akan kahwin dengan bidadari dalam syurga nanti, insyaAllah. Yang terakhir, yang ke-14, kita adalah melakukan sebab-sebab yang boleh menundukkan nafsu. Di antaranya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda, siapa dia mampu kahwin, kahwin. Jadi kahwin di antara wiqayah yang menyelamatkan seorang itu daripada terjebak dengan zina. Kalau anak dia nak kahwin, kahwin dah. Tak mampu, fa'alaihi bis-saum, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi pengawal. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu 14 tip bagaimana nak menjaga masyarakat, jaga diri kita dari terjebak dengan fahisyah, dengan benda yang tak baik. Baiklah para pelajar sekalian, apa yang kita dapat simpulkan daripada ayat ini, bahawa undang-undang syariat Islam, hududus syariah, adalah merupakan suatu ubat penawar yang mujarab, yang baik untuk menutup, mengubati penyakit hati. Orang yang terjebak dengan maksiat ni orang yang sakit dalam hati, dalam jiwa dia sakit. Maka rahmat Allah SWT diberinya undang-undang kepada kita, al-hudud al-syar'iyah. Sama ada undang-undang yang terlibat dengan zina, undang-undang nak menyekat manusia daripada nak jaga hak orang, supaya tidak ambil harta orang, undang-undang mencuri, sariqah, undang-undang hirabah, rompakan, dan macam-macam lagi undang-undang hudud. Tapi malangnya, tawaran istimewa daripada Rabbul Alamin, pencipta alam ini kepada kita, kita ketepikan. Undang-undang yang dibawa oleh Lok dibawa Lok mana-mana,
Orang putih, orang kafir, itulah yang dia rasa bagus. Yang dia rasa sesuai. Dia rasa molek. Hak Tuhan ni macam tak molek. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah para pelajar sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini larang menyekat daripada pergi kahwin dengan orang-orang yang masih lagi bergelumang dengan dosa ini. Sebab apa? Sebab kata di para ulama, al-mustami' syarikul mughtab. Orang duk mengumpat, kita pergi dengar. Kita juga boleh dosa mengumpat. Orang pergi berzina, kamu pergi lindungi dia, pergi ambil dia buat bini. Sedangkan dia tak taubat pun lagi. Seolah-olah kita suka dengan perbuatan itu. Ini bahaya. Nak juga, saya nak kawal dia, saya nak, tak, bawa dia, didik dia, biar dia betul-betul bertaubat, kemudian kahwinlah dengan dia untuk melindungi dia. Kita kata itu baik. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar, saya minta maaf, masa sudah tamat. Sepatutnya kita ada 2 ayat lagi, ayat walladzina yarmunal muhsanat. InsyaAllah perbincangan tentang undang-undang qazaf, hukum qazaf, hukum menuduh orang berzina. Kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang, bermula ayat 4 dengan ayat 5. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.